Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membuat satu pembentangan berkaitan dengan subjek Administration of Islamic Law in Malaysia, yang mana tugasan ini adalah untuk ulasan daripada kes ataupun artikel review daripada kes. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Anas Bending, nombor matrik 054846. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa poin daripada pembentangan hari ini. Hasil daripada perbincangan kami telah memilih satu tajuk ataupun nama kes yang berkaitan dengan tugasan kami, iaitu pendakwa syar'i melawan Muhammad Fazil bin Yusuf dan Anor 2013. Baiklah, kita akan pergi kepada poin yang pertama, iaitu pihak-pihak yang terlibat di dalam kes ini. Dalam kes ini melibatkan dua pihak utama, iaitu daripada pihak pendakwa syar'i dan pihak defendant. Pihak pendakwa syar'i daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, manakala daripada pihak defendant pula diwakili oleh dua orang, iaitu orang kena tuduh pertama, OKT pertama, dan orang kena tuduh kedua, OKT kedua. OKT pertama ialah Muhammad Fazil bin Yusuf, yang mana beliau seorang yang telah berkahwin dan bekerja sebagai seorang penjawab awan, iaitu anggota keselamatan bomba, dan beliau juga memiliki seorang isteri dan beberapa orang anak. Manakala OKT kedua pula ialah Norizan binti Sa'ad, iaitu seorang janda yang bekerja sebagai pengurus kafe, dan boleh dikatakan beliau juga telah merasai nikmat perkahwinan di dalam kehidupannya sebelum ini. Seterusnya berkaitan dengan kesalahan jenayah yang dilakukan, seksyen yang terlibat dan hukuman yang dikenakan. Dalam kes ini, kesalahan jenayah yang dilakukan oleh defendant adalah berkhaluat, di mana berkhaluat itu dilakukan di sebuah rumah yang bernombor E02 di Kates Akademik Bomber dan Penyelamat Malaysia, di Wakaf Tapai 21040 Maran, Terengganu. Kejadian ini berlaku pada 22 April 2010 pada jam 4.30 pagi. Dalam hal ini, yang mana keadaan tersebut boleh menimbulkan syak bahawa mereka berdua melakukan atau perbuatan yang tidak bermoral atau kesalahan yang boleh menyalahi undang-undang jenayah di Malaysia. Dalam kes ini, mahkamah boleh membicarakan di bawah Seksyen 31(A) dan (B) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Dalam kes ini, hukuman yang dikenakan adalah mahkamah mensabitkan hukuman ke atas orang yang tuduh, iaitu OKT, setelah mendengar semua bukti dan menimbangkan permohonan rayuan yang dikemukakan oleh OKT, bahawa mahkamah menjatuhkan hukuman takzir dengan denda sebanyak RM2,600 atau 3 bulan penjara jika gagal membayar denda. Bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes ini berdasarkan kepada peruntukan yang telah ditetapkan di dalam Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 di bawah subsection 12(2)A menyatakan bahawa Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah enakmen ini, atau mana-mana undang-undang bertulis yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Jadi jelaslah subsection di atas menyatakan bahawa mahkamah syariah boleh menggunakan kuasa untuk membicarakan kes ini dan membuat keputusan. Seterusnya berkaitan dengan enakmen yang dirujuk. Terdapat dua enakmen yang dirujuk berdasarkan kes ini. Yang pertama, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001, Seksyen 31(A) dan (B). Dan kedua adalah Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001, Seksyen 12
A yang mana membicarakan tentang bidang kuasa mahkamah syariah. Nama saya Muhammad Hafizul bin Muhammad Zawawi, nombor matrik 054807. Bagi poin yang kelima, iaitu kes-kes terdahulu yang dirujuk. Di dalam perbicaraan kes ini, tiada sebarang kes yang terdahulu dirujuk kerana perbicaraan kes ini terus merujuk kepada Seksyen 31 kurungan A Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir Terengganu 2001. Bagi poin yang keenam adalah elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Orang kena tuduh pertama dan orang kena tuduh yang kedua telah dituduh berkhalwat di dalam rumah E02 Kuartus Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia Marang Terengganu, yang mana pada ketika itu keadaan tersebut telah menimbulkan syak bahawa mereka telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Kedua-dua OKT telah dituduh di bawah Seksyen 31 kurungan A Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir Terengganu 2001. Semasa tangkapan dibuat, keadaan dan situasi OKT1 hanyalah memakai tualan sahaja dan seluar serta suadalang, yang mana OKT1 berada dalam bilik bersama dengan OKT2. Kedua-dua telah mengakui bersalah atas pertuduhan berkhalwat yang dikenakan ke atas mereka. Pada masa yang sama, kedua-dua OKT telah membuat permohonan rayuan bagi meringankan hukuman kerana telah sedar dan insaf terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka dan tidak mampu membayar denda yang tinggi. Bagi poin yang ketujuh adalah elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam yang dirujuk. Elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam yang digunakan dalam kes ini ialah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir Terengganu 2001. Bahagian keempat, kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, iaitu Seksyen 31. Di dalam seksyen ini memperuntukkan bahawa mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya, atau orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, elemen-elemen pentadbiran undang-undang Islam yang kedua digunakan di dalam kes ini ialah Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 Subsection 12 kurungan 2 kurungan A. Berdasarkan peruntukan di dalam enakmen ini, kes tersebut boleh dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah dan dibuat keputusan. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi, nombor matrik 054520. Bagi poin yang ke-8, iaitu hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Dalam fakta kes yang telah ditender oleh pendakwa kepada mahkamah pada hari ini, mahkamah berpendapat bahawa kes pada hari ini adalah salah satu kes yang serius berdasarkan apa yang telah diakui oleh kedua-dua tertuduh pada hari ini. Dalam fakta kes yang ditender kepada mahkamah, antara lain menyatakan bahawa antara OKT1, orang kena tuduh 1, dan OKT2, orang kena tuduh 2 adalah bukan mahram atau suami isteri. Kejadian berlaku di dalam sebuah rumah bernombor E02 Kuartus Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia, beralamat Wakaf Tapai 21040 Marang Terengganu. Dan tertuduh pertama adalah seorang yang sudah berkahwin yang bekerja sebagai pegawai bomber, dan tertuduh kedua adalah janda yang bekerja sebagai pengurus kafe. Di dalam fakta kes juga diakui oleh tertuduh bahawa semasa tangkapan dibuat, tertuduh pertama hanya memakai tuala sahaja dan seluar dalam. Tertuduh pertama berada di dalam bilik yang dihuni oleh tertuduh kedua. Dalam kes ini, OKT1 mengaku bersalah atas pertuduhan berkhalwat yang mendorong kepada pelakuan zina yang amat dikeji oleh Allah Ta'ala. Bagi poin nombor 9, alasan penghakiman. Tuduhan didengar di dalam Mahkamah Terbuka Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang Terengganu dengan kehadiran pendakwa dari Jabatan Hal Ehwal Agama Syed Ahmad Sahibuddin bin Syed Nong dari Ketuan Ahmad Sahibuddin.co dari syarikat guamannya. Hakim telah membuat alasan penghakiman seperti berikut.
Tuduhan yang dibawa di hadapan hakim ini ialah tuduhan berkhaluat di bawah Seksyen 31A dan B antara pendakwa hal ehwal agama Terengganu dengan OKT 1 iaitu Muhammad Fazil bin Yusof dan OKT 2 Nurizan binti Saad. Kedua-duanya OKT telah dituduh melakukan perbuatan tidak bermoral iaitu berkhaluat pada 22 April 2010. Bagi poin yang terakhir iaitu poin nombor 10, hukuman yang dijatuhkan setelah perbicaraan. Mahkamah memutuskan dan menyabitkan OKT 1 bersalah dan dikenakan hukuman denda sebanyak RM2,600 Malaysia atau 3 tahun penjara jika gagal membayar denda. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.